إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya malam ni kita dapat adakan kuliah. Ya, Alhamdulillah, ni kali kedua hamba mari ke Masjid Rahmah ni, insya-Allah. Pada malam ni kita bincang tajuk berkaitan dengan ilmu imam kepada amal atau imam amal ni, makna ilmu ni tu imam kepada amalan kita. Macam kita semaya lah, ya, kita ikut tu imam. Kalau tak ada tu imam, nak ikut siapa tak dalam semaya. Begitu dengan dalam kita hidup seharian ni, kita perlu ada ilmu untuk jadi imam, untuk bimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ilmu, segala amalan yang kita buat, pakai buat ikut orang, ikut dia kata, adakah Allah SWT terima? Kita rasa betul, rupanya hak kita buat ni salah, tak ikut ilmu. Sebagaimana kita lihat dalam Quran surah Muhammad ayat 19, Allah nak ajar kita ni kena ada ilmu ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilahmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak, yang itu malaikat Allah. Mana fa'lam ni kena tahu, mana kena ada ilmu. Baru mu tahu ni tidak ada Tuhan malaikat Allah ni, baru kita jelas. Kemudian Allah sebut wastaghfir li zambik, dan mohonlah ampun bagi dosamu, bagi dosa orang yang wallahi ya'lamu mutaqabbalu wa maswaakum, dan mohonlah ampun dari dosamu dan bagi dosa orang mukmin ni Allah, laki-laki atau perempuan, Allah ampun belaka. Mana nak ceritanya, bila kita kenal Tuhan, tahu ada Tuhan, ada ilmu, jadi apabila kita buat silap, kita akan minta ampun dengan Allah SWT situ. Kalau tak ada ilmu, dengan siapa kita nak minta ampun? Tak tahulah. Ada orang dia kata dia kenal Tuhan, dia semaya 5 waktu, tapi benda syirik, benda khurafat, benda hok pelik-pelik percaya lagi. Ni tak ada ilmu lagi ni. Tak ada email depan. Dia pakai jolo, buat semaya jolo ni. Kalau orang kata semaya tak ikut email ni. Email rokok, dia tak rokok. Contohlah. Jadi ni dikatakan orang hok tak kenal. Jadi bila tak kenal, lagu mana kita nak minta ampun dengan Allah SWT bila kita silap? Ini beza. Sebab tu ilmu tu penting dalam diri kita, dalam hak ibadat. Sebab tu kita tengok ada orang kata Nabi dia buat ibadat sungguh-sungguh, tapi tak ada gapo dia dapat. Sebab apa? Salah. Sebab bila ada unsur syirik dari diri dia. Contoh, dia semaya-maya tapi lalu kok pokok nak kelik, maya Isa kelik, lalu kok pokok besar tok cucu nak lalu, habislah. Tadi mari maya Isa tak email bagus dah. Sebab tak ada ilmu, balik dia ibadat, ahli ibadat, dia bukan ahli ilmu. Kalau kita ni ilmu dengan ibadat kena ada berlaku dua-dua. Bawa kata kita ahli ilmu tak senati kau pergi ngaji tinggi tu, makna ada ilmu faham. Kita kenal tu maka dia balik tadi, dia tak akan lalu kok pokok, tak kira ya dah tok cucu nak lalu dak. Lalu tubik juga kejut depan kita, kita tak kebih lalu. Allahu akbar. Kau nampak kan? Kalau kita baca dalam kitab azkar dicatat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tentang orang kalau bunyi orang panggil nama kita, tengok tak ada tahu gapo, dia kena buat. Nabi ajar kata para ulama Syafi'i muazzin lah.
bunyi panggil nama kita, kita ni sudah lah. Tak. Kalau orang ada ilmu, dia puzzle. Mana tu setan nak main dengan kita. Tu penting. Ilmu tu email pada amal. Nak beramal tu dia akan bawa kita pada jalan yang benar. Begitu juga kalau kita katanya dalam hadis Mu'ah, sebagaimana nyatakan sini, keutamaan ilmu disebut oleh Ibn Abdul Bar dan lainnya, katanya pelajarilah ilmu kerana mempelajari ilmu adalah takut kepada Allah, mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti adalah sedekah, dan menyampaikannya kepada ahlinya dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mana kita cari ilmu ni, dia web pertama kata para ulama ni dalam syarah hadis ni, mu cari ilmu untuk takut pada Tuhan, tu asas. Kalau tak ada takut pada Tuhan, kita akan buat ikut suka. Betul tak? Sebab tak takut. Tahu tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilallah. Tapi orang kata kayu tah ni hebat boleh hamba ular. Jelah. Siapa gok kita kayu tah rumah? Lah. Bahulah mari ni kayu tah ada ni. Lari ular. Sudah. Lepas Nabi kata bila mari benda ular kau gapo baca ayat kursi tak baca dah Allah kayu tah. Apa tu? Sebab tak ada, ilmu tak ada. Dia beramal, dia semaya, tapi ilmu tak ada. Dia percaya ke kayu sawi ni kayu tah. Orang sipir kayu tah ni dia ada benda juga di kayu tu. Bila kita percaya terpuja, ada benda tupeh lalu. Amba ingat saya amba nak pergi ada orang percaya kayu tah ni, dia sakit dengar. Dia percaya ke kayu tah ni hebat gini. Bila kita sakit ni, payah. Sebab benda tu ada situ dia nak kita puja dia macam. Jadi ustaz giat kena buat lah, baru segar molek balik. Benda tu benarnya tak ada gapo bila kita ni benda tu mari. Dia suka. Jin ni dia suka orang nak puja ngarut-ngarut ni. Dia suka. Biar tak boleh upah dia pun janji dia suka. Sebab apa kita tak minta tolong Tuhan, dia minta tolong dengan dia. Sebab ilmu. Jadi sebab tu kata para ulama sini, kita cari ilmu dapat pahala ibadah. Macam ni, mai dengar orang ngajak dapat pahala ibadah. Kemudian kita kaji. Gen ni selama ni amal aku betul, rupanya salah amal buat. Dapat pula pahala seperti tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Lama ni ingat aku betul ustaz weh. Salah. Tinggal tu dapat pahala pula kita. Dan kemudian mubahah pasal ilmu ni dapat pahala jihad. Bahkan bahas sama kita baca. Alhamdulillah. Tadi dengar Allah alhamdulillah. Lama ni dah buat lagu ni kita tak tahu. Kita bahas sama kita bukan bahas sebalah, bahas baca. Maka dapat pahala. Hak Nabi buat lagu ni lagu. Hak kita buat hak lagu ni tak serupa dengan Nabi. Ustaz royak hadis gini. Dalam mazhab Syafi'i kata gini. Hak mazhab kita sendiri sama puak kita ni kedai kopi lagu ni. Tak serupa gu. Jadi kita betul mula dapat pula pahala. Banyak ni kecek ilmu ni walaupun sikit ya. Tapi Tuhan nak beri ni pahala. Sebab apa kita cari ilmu tu nak kenal Allah. Dan kemudian dikata ulama, mengajar pada orang tak tahu dapat pahala sedekah pula. Royak pula orang lain. Gu malak amun ngaji dah jumpa dah hadis Nabi kata gini. Kita buat salah gu. Ni Nabi ajar lagu ni. Kita pakak buat lagu ni, sayang kita pun dengar pula. Kita pun dapat pahala sedekah. Tak tubik duit pun dapat pahala sedekah. Dah royak korang. Hak ni pula gerak korang lain dapat pahala sedekah juga. Sebab apa? Royak hak benar. Orang pun ada ilmu. Dan menyampainya kepada ahli adalah qurbah, atau mendekatkan diri pada Allah. Sama ahli kita dekatkan diri. Mana kita faham ilmu, kita kau dekat dengan Tuhan. Ada orang dia buat ibadat apa tak dekat dengan Tuhan sebab hak kita buat salah. Tak. Contoh kita ngatik, betul dah ngatik orang Kelantan kata kita kena ngatik. Dalam kitab sebut tahlil. Ngatik la ilaha illallah. Mari hak ni gu jadi ngatik derah. Kita ngatik slow. La ilaha illallah. Kita hak ngaji ni, hak tak ngaji mari la ilaha illallah. La ilaha, kita tengok dia. Berat gu kita. Okey nak marah dalam majlis dah. Lepas tu beroyak ya masuk. Tengah mana ya masuk? Tengah kita duk ngat ada jenis masuk gia ni. Hamba kata masuk gia dah kot.
Allah la ilaha illallah. Jangan doa gitu kan. Kita orang ngaji bukan gitu. Kan Tuhan kata dah kan bila kita zikir, kalau kita tengok dalam kitab mazhab Syafi'i Imam Syafi'i kata dia waktu tu al-jahru, jangan suara kerah. Kita sebut nama Tuhan kita ni, kita ayat dia tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Boleh tak sebut molek la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni aja pojokoh ni kita ni. Dok orang ustaz Ambo biasa yang kecil aku tu, kecil tu kena ubahnya dah ada ilmu dah. Dah. Kalau tak ada nafas tu kak, jangan duk Allah gitu masuk lafzul jalalah ni, kita sebut nama Tuhan. Nama Tuhan tu, Tuhan panggil kita ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas, molek dak Tuhan panggil kita. Asmaul husna, lafzul jalalah ni Allah katakan sebut depan tu kena ada munada ni. Ya Allah, ya Rahman. Dah tak ada kak, ya Allah, la ilaha illallah. Jangan duk masuk gitu. Boleh tak? Ada ilmu tu. Mana ilmu tu teriman kita, betul kita. Kalau kita nak ikut, kita ikut teriman kan. Siapa dia? Nabi ajar kita tu. Guru kita besar sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, apabila mu faham tentang ayat surah Muhammad ayat 19 fa'la'nahu la, maka mu akan betul tauhid yang merupakan ilmu asah. Betul kenal Tuhan, lalu akan melanjutkan pada kita bila kita kenal Tuhan, kita akan minta apa pada Tuhan semua. Kita tahu Tuhan ada dan kita manusia tak sempurna, akan minta apa semua, istighfar semua kita. Dan kita yang merupakan ni asas perbuatan kita. Kita tak sunyi daripada salah. Dan sebab itulah kata disebut oleh para ulama juga yang perlu kita faham, Allah SWT ni uji kita manusia ni sebagaimana dalam surah Al-Mulk. Kita kata surah Tabarakallazi lah, kata orang senang sebut dah. Sebut Al-Mulk yang tergedia ustaz, surah Al-Mulk ni. Tabarakallazi ni Allah sebut dalam ayat kedua, Allah nak uji kita ni. Allah nak uji kita. Lagu mana Allah nak uji kita? Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku jadikan mati dengan hidup supaya apa? Allah kata supaya dia menguji kamu. Aku nak ujimu di antara kamu yang mana lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha mengapa. Siapa dalam kalangan orang ni, manusia ni, hok paling baik amal dia? Dia maksud paling baik amal, kata para ulama, siapa dia hok beramal hok betul-betul ikut Quran dengan sunnah. Hok ikut hak aku ajar, hok aku ada dalam Quran, hok aku ajar pada Nabi ajar kamu. Siapa dia hok ikut paling baik? Ramai orang buat ibadat, tapi ramai hok capur toh dia mari. Tak. Allah alam, kita ni banyak bab urus jenazah pun pelik-pelik berlaku. Kalau ni kita bulan Muharram kena banyak buat ibadat kan, bulan Allah suka digandakan pahala. Tapi bila masuk bulan Muharram 10 Muharram tak puasa juga. Apa sebab tak ada ilmu. Orang 10 Muharram digalakkan kita 9 10 atau 10 11. Dalam syarah Sahih Muslim kan, Nabi kata mu puasa sebab Tuhan nak ampun dosamu. Setahun yang lalu hok mu buat ada dosa-dosa kecil tahu Tuhan akan apa? Sebab apa? Puasa. Sebab hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa AS. Bila Nabi pergi Madinah kan, orang Yahudi pun puasa juga. Dia tahu ni hok kita. Tak, Nabi kata ni hok orang Islam. Sebab kita patut ni. Tiba kita ni tak faham. 10 Muharram tu, hari tu nak jogok pakai gula. Oh lu lakar lu sehari ambil kelebihan tu. Masya-Allah. Kalau boleh lah. 10 Muharram ni hari paling molek. Ramai dak puasa belakang ni tak. Kau ada juga tak puasa. Tak lepas janji ya Allah. Tak lepas nak puasa ya Allah. Tak sedah lagu ni, alah kau ni nak ada ilmu nak puasa, cari kelebihan 10 Muharram ni. Allahu akbar. Kita ambil. Sebab orang tak faham, dia 10 Muharram akak puasa. Kalau orang Syiah 10 Muharram tak puasa ke? Dia sibuk apa dosa ni, duk pukul badan sampai darah. Kita bukan Syiah kan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita puasa. Atau buat kita buka puasa sedekah kau orang. Buat bubur, orang kata buat bubur surga tak, buat surga. Dia surga tu asalnya perkataan Asyura 10 Muharram 10. Tapi boleh kita Kelantan surga beres senang sikit sebut tak. Ayat mudah-mudah ambil ujung surga. Sebut Asyura payah ustaz lambat surga. Cuma bab surga ni jadi gol lain pula.
Surah comel dah makan wis sedekah. Dia mari cerita apa buat surah. Sebab dulu ni Nabi Nuh masa naik kapal tak ada makanan, Nabi Nuh buat bubur surah. Pula cerita lagu tu. Mari mana ni? Mari mana? Nabi tak pernah sebut dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada tiba-tiba cerita sebab Nabi Nuh dulu naik kapal tak ada makanan buat bubur surah. Jadi kita kena buat bubur surah, tak ada kena mengena Nabi Nuh pula dah. Orang tak ada ilmu terima. Betul. Royak ke cucu dia pula cerita. Orang ada ilmu, mari mana ni hadis palsu ni. Cerita-cerita duk rekod lagu ni. Nabi tak sebut. Dalam kitab pun tak ada. Tiba-tiba kita ni mulut ke mulut cerita. Ni kena betul. Boleh tak? Tak ada pebol lah ada cerita gitu. Ada orang WhatsApp kamu tanya, betul ke ustaz? Cik tengok dalam hadis kata, tengoklah hadis tak ada. Satu kajian yang dibuat oleh Jabatan Kuasa Hadis tentang cerita tadi, cerita Hok Nabi Nuh buat bubur surah ni, kaji katanya, pengkaji dia kata tak ada. Cerita ni hanya ada di kuasa Nusantara je, di negara Arab pun tak ada. Mana hebat juga orang kita ni. Jangan duk reka benda begini. Benda hak agama ni jangan kita duk reka. Mesti Tuhan kata dah aku turun kamu Quran yang hadis tu panduan Nabi Muhammad ajar kita. Jangan duk ambil orang lain. Boleh tak? Itu penting. Sebab tu ilmu dia tu email pada amal. Nak beramal kena tengok tu email ambil ilmu mana. Itu ilmu daripada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tu? Dan kata Syekhuddin bin Iyad, kata para ulama Syafi'i berdasarkan ayat surah Al-Mulk ayat 2 tadi, apa tu yang kata nak uji ni? Sebab dia kata ke dia amal yang paling ikhlas dan paling benar, jadi Allah SWT akan terima. Dia kata amal jika ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima. Amal buat ikhlas lillahi ta'ala, buat ikhlas rupanya bukan Islam tak ajar, Nabi tak ajar. Tiba-tiba kita tak ikhlas ni ustaz lillahi ta'ala, buat apa? Buat hak benda bukan-bukan lah. Tak ada. Contoh kan, dia tiket nombor toto menit dapat 20,000, 10,000 amal sedekah ke masjid lillahi ta'ala. Nak beramal ni, Ambo cerita ni sebab benda betul ni pernah berlaku pada masjid Ambo sendiri lah. Orang tu dia boleh tabung masjid 1,000. Tak panggil dia banyak dah. Dok tadi ustaz Ambo kena 10,000, kena ke dia 10,000. Gotulah, gapo got haci royak kita tak tahu gitu. No. Hok nombor pak nombor ekor, baru royak pak nombor ekor itu apa? Saya Ambo royak, saya Ambo. Dia kecek sambung puak dia kan, gua sambung set jahit. Saya Ambo royak nak suruh jadi halal lagi sedekah ke masjid. Mana sedekah 1,000, hok mil 1,000 jadi halal lah. Kata senang buat ni. Senang buat dia. Nak suruh jadi halal yang sedekah masjid 1,000, hok mil 1,000 tak boleh jadi halal. Bergerak. Apa? Sebab tak ada ilmu. Kata duit tu tetap haram, awak tak boleh guna 9,000 tak haram. Berapa haram? Ustaz dah saing kata. Pula. Saing dia seorang lagi ajar dia lagu mana? Dia kata gini, kalau kena mugi sipir dalam bank Islam. Masuk dalam akaun bank Islam, lepas tu jadi halal, duduk lama sebulan tu jadi halal, bersih. Pula. Allah sama dia ni. Jadi ahli majlis fatwa sendiri. Ahli majlis fatwa kedai kopi. Lagu tu lah. Apa yang kata tak boleh juga. Haram tetap haram, dia tak boleh jadi halal. Dia sipir dalam bank Islam, nama bank Islam, sipir dalam Islam tapi mesti sipir duit haram jugalah. Pula ustaz rugi dia tu. Nak ceritanya apabila kita tidak ada ilmu. Sebab tu tadi kata Syekhuddin ya, kalau mu buat ikhlas, pergi beramal ikhlas tapi daripada sumber yang tak benar, tak ada. Rupa kita buat ibadat daripada sumber yang tak benar. Contohlah hari raya Gerbel apa ni, ada orang nak sebar dalam WhatsApp semaya sunat khah sepenuh Aidil Adha, niat usolli sunnatul lail Aidil Adha lillahi ta'ala rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat 2 rakaat malam Aidil Adha, khusus untuk malam Aidil Adha kerana Allah SWT. Rakaat pertama baca Fatihah 15 kali,
Qul Allah 15 kali, Qul a'udzu falaq 15 kali, Qul a'udzu nas 15 kali. Rakaat kedua pun buat sama. Lepas wisala baca astaghfirullah istighfar 15 kali, kemudian baca ayat kursi 3 kali. Allah akan ampun semua dosa begini khafiat dia tulis. Kalau Nabi tak buat, tak apa ustaz kita niat ikhlas nak buat. Nabi tak terima, muka Nabi tak ajar. Kita selama ni tak ada jumpa benda lagu, tiba-tiba kita buat benda tu dia kata molek ni ustaz. Jadi kalau ikut pada ulama Syafi'i kata Syaifuddin Biya, amal jika ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Sebab mu buat hak tadi hadis palsu. Saya tak terima. Barang palsu ni orang tak sel belaka tak. Orang nak barang palsu. Duit palsu orang buat report polis tak. Oh dia ni duit palsu. Dah amal dia palsu. Tu saya tak terima. Tak ni kata sunnah Nabi lah. Hak sunnah Nabi ni hak Nabi ajar. Hak tu betul. Boleh tak nak cerita ni berapa pentingnya ilmu pada kita untuk kita beramal. Kalau tak ada ilmu kita beramal ikut suka ni, sebab tak ngaji. Dan kata Syaifuddin Biya, jika amal itu benar hak daripada Quran dan hadis tetapi dia buat dengan tak ikhlas, tu saya tak terima juga. Ni betul solat 5 waktu betul, tapi mari nak nunjuk ke orang, tak terima juga. Atau kena betul banyak dari diri kita ni. Mana ambil amalan hak betul kena buat ikhlas, jangan buat tak ikhlas. Buat amalan hak salah tapi ikhlas, tu saya tak terima juga. Kita kena buat belakang tu. Dan kemudian kata Syaifuddin Biya lagi, amal yang ikhlas adalah amal untuk Allah, sedangkan amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu ikut hak Nabi ajar, mu buat ikhlas dan semuanya hak Nabi ajar, maka hak tu lah hak tu saya terima. Buat kerana Allah. Sebab apa Allah kata ni aku suruh, lepas tu tengok ada tak Nabi buat, Nabi ajar lagu mana, lagu ni kita buat. Serupa hak Nabi ajar, tu saya kata buat ikhlas aku terima. Kalau mu buat benda-benda hak tak betul, ikhlas lagu mana pun tu saya terima. Contohlah orang kita tak. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sebut contoh, kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Mahajir dalam mazhab Imam Syafi'i, hak Jakin dah terjemah. Jakin pun dah terjemah kitab tu 8 jilid. Jatuh kan. Kan dalam tu dia tulis kata para ulama Syafi'i, mung tak leh buat orang kata kita kacapuri kubur tu, tinggi tanah kubur tu lebih daripada sejekah. Tak. Kita buat berapa jekah? Lepas tu dalam kitab tu tulis dia kata para ulama Syafi'i, mung tak leh letak batu marmar atau mozaik ke dia buat hias kubur. Kita buat juga. Tak apa supaya kubur arwah ni nampak comel, tenang arwah dari kubur. Bukan gitu, tak ngaji lah tu. Hak tu ke buat, tak apa, hamba dapat piti hamba buat. Hak tu ke suruh ni tak faham. Dia duk bayar daripada dia. Oh, arwah suka ni buat gini comel. Tak, bukan gitu. Hak penting amalan dia, kita sedekah ke dia. Kan Nabi kata mu sedekah kepada arwah, mu buat gini ke arwah, hak tu akan terai kubur dia, bukan buat gini. Payah juga nak betul ni. Dan jangan roboh kubur esok dak nak royak. Kita pesan anak cucu kita nanti tok gi, ayah gi, tak payah buat lagu ni lah. Ayah ngaji dah dengar dah. Paling kurang tak 2 batu nesa tu cukup lah. Alhamdulillah hak penting hadiah. Buat benda baik, pahala tak kaya ni betul. Gitu sedekah, pergi masjid sedekah, belanja orang makan gitu. Kan orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku mati gedia paling molek aku nak sedekah ke mak aku, salah ke mak. Nabi kata ke sahabat, mu sedekah hai kat orang. Dia kat kali telaga saat dia kali telaga, dia kata hari ni telaga ni aku sedekah untuk umur saat, untuk mak aku, siapa ambil halal aku tak apa, sedekah. Mana Nabi ajar ke dia? Bukan Nabi suruh tinggi kubur buat gini ni nak suruh comel ni mu. Bukan, kata para ulama Syafi'i bukan gitu. Oh ni sahabat tanya Nabi, lagu mana nak suruh baik dapat pahala ke mak saya ni? Nabi kata salahkan mak mu sedekah hai. Dak ke comel tu betul betul tak? Kita makan belanja orang makan kedai tak apa, dah tak boleh nak panggil makan ramai. Hamba belanja asyik belaut demo sebuku untuk arwah mak. Kan? Mudah Nabi ajarnya, hak kita buat jadi payah hak boleh kita. Kita ajar orang Arab lebih kurang juga. Hamba baca dalam kitab kata Syekh Ali Mahfuz rahimahullah, hai ahlu jannah fatwa al-Azhar, dia cerita perangai orang Arab Mesir.
Waktu tu dia tegur, nyambut natu kelik natu, nyambut natu mak tua ni duduk depan pintu rumah, dia kekeng kaki luar, dua-dua pasangan ni kena nyuruk masuk ke bawah kekeng. Ni nak cerita orang Arab ni perangai. Siapa majlis fatwa dia keluar fatwa ni dalam kitab Al-Ibda' yang ditulis Syekh Ali Mahfuz rahimahullah. Syekh Ali Mahfuz ni pada zaman tahun 50-an dulu, ulama Azhar zaman 50-an ni, nak betul di Mesir. Orang Arab punya hijab mujur kita tak tengok ni ambil kelik je, tak boleh asal Arab buat betul belakang gitu ni. Tu Arab buat ustaz tak okey salah, pakai jubah pakai egan tak okey salah gitu kita sok hujah. Dia tak ada hujah lain, ikut hadis tak boleh hujah. Orang Arab duk buat ustaz. Orang Arab tu semua betul ke? Bukan semua mengaji. Hamba ingat masa duk ngaji dulu, duk ngajar sejid. Masa duk ngaji dulu, duk ngajar sejid, duk ngajar Quran. Anak orang Arab ngaji Quran siapa dia? Siapa dia duk ngajar atas sejid? Budak-budak Melayu kita duk ngajarnya. Bukan semua. Pengalaman yang hamba nak cerita, bukan semua orang Arab boleh baca Quran. Dia bahasa Arab ustaz, dak mukjizat. Kecek Arab dia boleh. Dia kecek Arab, bukan kecek bahasa pasal ni, bukan kecek pada Quran tu. Bila baca Quran dia malu kita. Pokok kita dah ajar. Ada seorang tu hamba dia umur 18 tahun kata baca Al-Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah yang bukan gitu kata baca. Mula dia baca macam-macam buku. Anak ceritanya pentingnya ilmu. Jadi dia balik hok sana, Syekh Ali Mahfuz tegur tu, dia kekeng kaki masuk ke bawah kekeng tu, dua-dua mengakuk. Tujuan dia kena kepercayaan orang Arab masa tu. Dia kata kalau dua-dua ni masuk, dia tak akan derhaka pada tok tua. Berat. Mojo tak boleh kita. Mojo tak ada orang pergi jalan Mesir masa tu, jalan buat kelik. Tak. Masjid baik orang Mesir hok ngaji belaka. Tak buat kelik lah. Kena pergi jalan yang kelik buat kat Malaysia ni berat. Nak cerita apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu Allah kata ke dia, kata para ulama, mung bila ada ilmu ni ke dia. Sebab kita ni mengharapkan untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang penting dalam kita, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat akhir tu, ayat 110. Apa ilmu ni penting? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Bagi siapa mengharap nak jumpa dengan Tuhan dia, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia syirik dengan pada Allah dalam ibadat. Dalam buat ibadat mu jangan syirik. Molek dah ibadat tapi tak ada ilmu, campur dengan benda-benda yang bukan-bukan. Boleh tak? Ni kena faham ni, kena belajar apa ni, main ngaji seumur lah, so dapat pahala duduk dalam ni. Selama duduk dalam ni, selagi tak habis kelak, selagi tu malaikat duduk doa, Allah maghfirlahu, Allah marhamu, ya Allah ampun dosa ini, ya Allah beri rahmat pada orang ni. Sebab apa dia cari ilmu? Okay? Kalau kita tengok dalam hadis Sahih Muslim tu, malaikat tunggu kita ni tulis nama buat naik ke Allah SWT. Siapa malaikat kata, ya Allah, kalau kita baca dalam hadis Sahih Muslim, kisah ada orang tu mari bukan nak dengar ngajar, bukan orang ada urusan, tapi terpaksa dengar sebab nak jumpa tu email. Kalau kita lain terpaksa tunggu nak ambil borang nikah tu email, tunggu jugalah. Tapi Allah kata ke dia, sebab dia tunggu juga, pahala juga, catat juga nama dia. Nak cerita Tuhan ni saya duduk terpaksa dengar, terpaksa tak ikhlas mana, tapi terpaksa dengar, tapi Tuhan kata catat juga, dia dapat pahala. Nak ceritanya gitu, ilmu ni hebatnya ilmu. Dan katanya para ulama sini, pentingnya ilmu ni sebab Nabi sebut kita hok kena pegang, hok Nabi ajar. Disebut dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitaballah wa sunnatu rasulih. Aku tinggal untuk kamu, kata Nabi, aku tinggal kamu ni, kita ni umat Nabi Muhammad, yang mana kamu tidak akan sesat selepasnya selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kita Allah dan sunnah Rasulnya. Nabi kata mu pegang dua ni, mu tak akan sesat. Kalau mu lari pada dua ni, habis. Sebab apa? Ilmu tu email kita penting, dia duduk depan, dia bawa apa kita semaya. Kalau kita tak ikut email, tinggal mufarakah, tak ada tak. Nak ceritanya penting
ilmu ni. Sebab tu Nabi kata hak aku tinggal ke mu, hak ni hak comel. Hak aku tak ajar tak comel. Walaupun mu tengok comel tak comel. Ustaz comel ustaz, kita buat lagu ni ustaz. Kita rasa comel, tapi di sisi agama tak comel. Sebab apa? Nabi suruh gini, dok pah ambo nak buat lagu ni. Tak boleh lagu tu lah. Boleh tak? Contohlah nak sambut Maulid Rasul, kita pakat berlarut, kita keliling masjid kita sambil kita selawat. Selawat tu comel tu, hak keliling tu. Keliling juga, kita keliling 7 kali buat pemekah macam tawaf. Contoh nak mari idea nak Maulid ni. Tak comel, nampak comel. Baca selawat keliling masjid 7 kali, contohlah. Tak takut-takut ni ada perasaan gitu. Dia mari, katanya para ulama setan ni kan dia mari yui idea pelik-pelik ke manusia ni supaya lari daripada Nabi ajar. Lepas tiba-tiba ramai bakal ikut comel dia mau buat kawan sonok tadi. Masuk naik bulu roma buat gitu setan ni nak bunuh kita. Megak mari tak boleh buat ni. Tak boleh buat kan kita selawat tadi. Betul selawat tu Nabi suruh selawat. Hok mu pusing 7 kali tu duduklah tu. Oh tu salahnya. Selawat memang sunnah Nabi, hok mu pusing tu salah. Supaya dulu sama duduk Kelantan sebelum duduk tukar ni. Orang kita nak melenggai perut tak. Dia masuk 7 bulan nak melenggai perut. Orang dulu ya wahnya tak golek atas perut sepak. Nak buat sia ni. Sebab kepercayaan ni semua dia kena golek wahnya atas perut, sepak biar tubik bala hok dalam perut ni tak sial budak mari. Tak kena bala lah. Jadi tahu ustaz duk marah belakang ni tak boleh buat. Dia nak buat juga 7 bulan. 7 bulan nak buat juga. Dia tukar. Nak suruh nampak comel 7 bulan kita mayajak. Lenggai perut juga. Sebab lenggai perut 7 bulan tak. Tak siwi ni tinggal adat dan budaya. Dia ambil mana 7 bulan tu? Apa tak buat masa awal bulan lagi mayajak daripada dapat tu nak mayajak semua biar Tuhan jaga dengan molek lahir dengan baik. Apa masa 7 bulan? Kalau tak buat 7 bulan tak boleh. Tak boleh ustaz. Orang dulu-dulu memang 7 bulan. Mari mana 7 bulan? Ada ilmu tak demo? Dok kita pakai ikut ya. 7 bulan ni mana? Ambo tanya orang depan ambo ni lebih tua dah ambo ni. Ambo baru nak masuk 50, hak lebih 50 belakang ni, 60, 70. Dah ambil mana 7 bulan ni? 7 bulan dalam kitab orang lain. Kitab orang tepek sini ni. Gitu tepek sini ni. Dalam kitab dia kata 7 bulan baru Tuhan tiup roh. Jadi masa tu hati roh kena buat perkara-perkara untuk bersia supaya bayi ni lahir dengan molek, tak ada gangguan dalam kepercayaan agama dia. Kita dalam Islam ngaji dah hadis 40. Nabi sebut bila? Dah 40 hari tu kan. Malaikat mari dah tulis rezeki gapo pada perut. Apa nak ambil hak dia ni? Ngapa dak surah Al-Kafirun, surah kuliah, ingat tak ayat akhir sebut gapo? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Aku tak akan ikut hakmu, aku akan ikut aku. Hak aku mana? Quran dengan sunnah. Nabi kata hak ni Nabi tinggal kita. Apa nak ikut hak dia je? Sokor buat dia. Lebih kurang ya. Dia kata apa kita juga ya buat ni. Tinggal dah, waktu tinggal. Tak payah buat lah. Dia pandai nak senampak comel, dia panggil ustaz, dia kata kita buat mayajak ustaz. Hak mayajak tu tak salah. Hak apa 7 bulan? Kita pergi situ, usul dia apa 7 bulan? Apa tak buat masa 6 bulan? Apa tak masa 5 bulan? Tak boleh, kena 7 juga. Situ mana kita pergi hak agama lain. Boleh tak? Hak kita buat mayajak ni jadi gana. Sebab kita cari capung hak lain. Lagu mana? Kalau kita balik semula ulama Syafi'i kata tadi, membuat amalan tu ikhlas tapi tak ikut Quran Sunnah, kau ambil orang lain, lagu mana? Tu yang terima ke? Sebab kita ada cahaya benda lain dari kita ni. Tu kena betul situ. Berarti ilmu tu nampak macam kita pandai mudah, tapi kalau salah buat tak.
betul sikit lah. Betul orang kata betul ilmu, pergi kedai betul ilmu tayar kereta kita biar comel balik, jalan atas lain comel sikit, balik semula pada hak diajar. Dalam mazhab Syafi'i kita waktu dia tegah benda-benda gini. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi terakhirnya sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, wa alaikum bi kitabillah wa ahillu halalahu wa harrimu haramah. Mu pergilah kamu sekalian dengan kitab Allah, halalkanlah apa yang telah dihalalkan dan haramkanlah apa yang telah diharamkan. Ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi ni, ikut Quran kata halal, Quran kata halal. Aku ajarmu halal, aku kata halal. Jangan mudah ubah. Situ maknanya itulah ilmu. Sebab tu dalam kita buat ibadat, kalau ada ilmu, insya-Allah kita akan dapat pahala besar di sisi Allah SWT. Kalau kita buat amalan tak ikut hak Nabi ajar, tak ikut dalam Quran semua, tak ada gapo. Walaupun kita tengok comel, sungguh-sungguh buat, dah dia orang lah ni niat comel, katakan ustaz kita niat baik, ustaz ni semua tak boleh, lama lah kita buat, orang niat baik apa tak boleh. Hamba tanya dia balik, kalau awak niat baik, niat juru comel, boleh tak awak maya Isa pani awak maya 5 rakaat? Tak boleh ustaz. Dalam Islam kata pak ya apa nak maya 5, dah mu niat comel, nak baik banyak sikit ya. Kalau mai wujah akal ya tak nak niat baik, dah tak boleh. Sebab dalam Islam orang maya pak dah hak tadi sama juga Islam katakan tu. Oh ya tak ya juga ada. Ani kadang dia nampak hak semaya tak boleh kena buat pak. Pas tadi hak awak dah buat ikut dia tu, awak capur dengan Islam tu, tak boleh lah. Tu kena faham, situ kena faham asas kita. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita tak akan buat hak benda-benda orang tak ajar ni. Nak tanya uri, ingat dulu orang beranak kalelah kita dak pesek paku gede lagi boboh nak kita tanya ni. Nak nanti boleh temai budak ni esok ni cerdik ni. Bergerak kita. Kok Nabi ajar lagu mana? Nabi kata bahasa cuci kita tanya gitu ya. Tiba-tiba boleh kita tambah lagi. Hak tu jadi orang kata tak apa ustaz niat baik, tak jadi pahala lah hak tu je. Sebab kita tambah hak Nabi ajar. Nabi ajar sekat ni kita tambah sikit lagi. Gitu kena faham gitulah. Supaya orang buat kereta, tak hamba tambah sikit. Buat kereta, dia bawa kereta comel dah. Lari ikut sini kata 70 lah bawa 70. Sini tulis 60 dia bawa 60. Dia JPJ teh juga. Oh, yang tu salah gapo cik? Amba bawa ikut patulah 70 60. JPJ tu tak salah. Hak salah ni modified kereta ni haju besar gitu boleh masuk tank. Tak perasan. Situ salah ikut dah faktor dah salah lain. Nak buat hak comel dah tapi tak tengok molek. Dalam hak ibadat gitu jugaklah. Nak buat tu tengok betul-betul Nabi ajar ke dak ni? Ikut dak hak peraturan Nabi. Dak ikut. Tak ikut lagu mana? Tak. Kalau kita mazhab Syafi'i kata gini, doa mu rasa doa tu ada juga orang. Masya-Allah, nauzubillah min zalik. Kita minta Allah SWT semua hak kita buat pastikan kita buat hak ada dalil, kemudian hak Nabi ajar tu pastikan. Dan juga dalam mazhab Syafi'i kita kata tak boleh gotok ni. Imam Syafi'i ni orang pergi ikut sungguh sunnah ni. Dah, boleh tak? Dia mau minta maaf lah, hamba tegur sikit-sikit tu ke apa sama-sama. Kalau hamba tak tegur hamba salah. Nak jawab saya esok ni. Nanti sama-samalah. Dulu hamba pun sama. Kita mau juga. Muka tak pergi ngaji lah. Buat begitu juga. Serupa je caranya. Apalagi ngaji ada ilmu. Dulu aku cara gini. Aku balik aku kena betul juga orang kampung aku ni. Aku buat serupa dia juga dulu. Rupanya salah. Allahuakbar. Sama-sama kita betul. Jadi hamba rasa setakat tu dahulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.